Okey, sekali Yang Berhormat Ceras, silakan. Terima kasih, Tuan Ketua. Lebih dahulu saya ingin juga mengucapkan tahniah pada pasukan KL City yang menjuarai Piala Malaysia tahun ini. Syabas kepada Yang Berhormat Shah Alam yang merupakan mantan Menteri Wilayah, merangkap Presiden Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur. Rasa simpati lah saya kepada Menteri semasa yang tidak dijemput turun padang untuk menikmati kegembiraan dan keriangan kemenangan. Saya, Tan Sri Ketua, saya ingin merujuk kepada perasmian penyempurnaan puncak Menara Merdeka 118 2 hari yang lalu oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya mohon penjelasan dan persoalan macam mana Merdeka 118 ini akan menjadi pemangking baharu ekonomi Kuala Lumpur yang dilaungkan oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri juga kata Merdeka 118 ini akan memberi peluang komuniti setempat membangunkan perniagaan seperti jalan petaling, kampung atap, pudu dan sebagainya. Apakah perancangan yang dapat menambah dengan tarikan di sekitar Merdeka 118 ini? Dan saya ingin tanya juga di samping itu, apakah program Grant Community Merdeka 118 yang disebutkan oleh Perdana Menteri yang dapat mengaktifkan semula komuniti dan membina lebih banyak peluang untuk pertumbuhan sosioekonomi dan sebagainya, yang saya memohon penerangan yang lanjut. Juga satu persoalan mengenai sekitar kawasan Merdeka 118 ini, iaitu misalnya jalan petaling, jalan balai polis dan sebagainya. Saya mendapati kebanyakan kawasan itu terdapat bangunan-bangunan dan kemudahan awam, jalan-jalan dan lorong-lorong tepi dan belakang yang kini keadaan usang dan rosak. Dan kalau bangunan atau menara Merdeka 118 ini menjadi satu kebanggaan kepada negara, tetapi kawasan sekitar ini tidak, ini akan defeat the purpose. Saya harap satu perhatian dapat diberikan oleh pihak Kementerian dan DBKL untuk merangsangkan, mempertingkatkan keseluruhan kawasan itu. Seterusnya, Tan Sri Ketua, saya ingin tanya, bilakah Plan Struktur Kuala Lumpur 2040 akan disediakan untuk pameran dan pendengaran awam? Plan ini sepatutnya dilancarkan pada awal 2021 tahun ini. Tapi kelewatan dan penangguhan pelancarannya yang adalah terlalu lama dan adalah sukar diterima. Perintah kawalan pergerakan tidak harus dijadikan kambing hitam yang melengahkan pelancaran ini. Dan apakah sebab sebenarnya kelewatan ini? Dan saya juga ingin merujukkan kepada prestasi Yang Berhormat Menteri dan juga seperti mana yang dirujuk oleh Yang Berhormat Patu tadi mengenai sebuah loji pembancur simen di kawasannya. Di kawasan Ceras, iaitu di Jalan Chan Sao Lin, terdapat merupakan satu kawasan yang teruk sekali. Terdapat 11 buah loji pembancur simen. Saya menganggap dalam lingkungan tidak melebihi 1 kilometer. Dan saya menganggap ini adalah satu kawasan yang mempunyai paling banyak loji pembancur simen dalam dunia ini. Dan ia adalah merupakan satu masalah besar kepada komuniti tempatan. Kerana pencemaran yang bertoksik akibat
kegiatan loji-loji ini sudah wujud lebih 10 tahun kebelakangan. Saya telah banyak kali membentangkan perkara ini di peringkat kementerian dan DBKL tetapi tidak dapat diselesaikan. Dan saya pun ada mendapat janji daripada menteri semasa yang telah memberi jaminan bahawa lawatan akan dibuat ke tapak dengan untuk mengkaji perkara ini. Pada minggu yang pertama atau kedua Yang Berhormat menjawat jawatannya. Tetapi janji tetap janji dan berapa kali diperingatkan lawatannya yang belum dihormati, dan juga berapa kali Yang Berhormat Menteri janji akan pergi, tetapi sampai hari ini hampir 100 hari janji memang tidak dikotakan. Saya juga memerlukan satu jawapan daripada Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat semua. Tamatlah sesi perbahasan peringkat jawatankuasa bagi Kementerian Wilayah Persekutuan. Saya menjemput